Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Kali ini saya membawa sahabat-sahabat dan teman-teman iaitu tentang bagaimana kita melaksanakan solat sunat tarawih. Kenapa saya bawa tajuk ini? Iaitu kerana kita kebetulan berada di bulan Ramadan tahun ini. Jadi ramai juga mungkin tercari-cari bahan ataupun nak membaca, lebih baik mendengar daripada membaca. Iaitu mendengar dan melihat satu persatu bagaimana untuk melaksanakannya. Baik, kali ini saya membawa solat sunat tarawih untuk 8 rakaat saja. Iaitu kalau kita buat 20 rakaat, kita tambah saja sampai cukup 20 rakaat. Jadi yang paling penting saya ajar yang paling minima, iaitu mengerjakan solat sunat tarawih sebanyak 8 rakaat. Sebelum kita memulakan iaitu program pembelajaran kita tentang solat sunat tarawih ini, saya suka membawa sahabat-sahabat semua kepada satu hadis dulu, iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Apa katanya? Barang siapa yang mendirikan sembahyang tarawih, sembahyang sunat tarawih pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah SWT akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu. Jadi itulah faedahnya, iaitu selain daripada kita menerima rahmah dan keberkatan daripada Allah SWT apabila kita mengerjakan solat sunat tarawih, di samping kita berpuasa pada bulan Ramadan, iaitu yang paling penting ialah maghfirah Allah, iaitu pengampunan Allah SWT. Itulah matlamat kita supaya kita sebagai manusia yang tidak sunyi dari melakukan dosa, sama ada besar ataupun kecil, jadi kita sangat-sangat berharap maghfirah daripada Allah. Jadi dengan melakukan solat sunat tarawih ini dan berpuasa di bulan Ramadan sehingga genap 30 hari kita berpuasa sebagaimana yang dituntut oleh syariat, insya-Allah kita akan diampunkan segala dosa kita yang telah lalu. Dan dengan selesainya bulan Ramadan dan menyambut hari raya, kita dalam keadaan bersih, insya-Allah. Kita mohon kepada Allah. Dan kita mengelakkan diri, sentiasa mengelakkan diri daripada melakukan dosa-dosa yang besar terutamanya. Baik, kita teruskan pembelajaran kita. Yang paling penting, sahabat-sahabat dan teman-teman kena tahu apakah hukum solat sunat tarawih. Hukumnya adalah sunat muakkada, iaitu yang paling dituntut. Kita berada dalam muka 1. Baik. Selepas itu, bila kita nak melaksanakan solat sunat tarawih ini pada bulan Ramadan, iaitu kita menunaikannya selepas kita menunaikan solat isyak dan kita selesaikan solat sunat ba'diyah isyak. Itu dia. Kemudian yang ketiga, berapa rakaat boleh dilakukan solat sunat tarawih ini? Bagi pembelajaran ini, saya bertumpukan kepada 8 rakaat. Itu tidak mahu memberatkan sahabat-sahabat dan teman-teman dalam itu memikirkan tentang 20 rakaat. Tapi sebenarnya sama saja, 8, 20 sama, cuma masa itu lebih dan tenaga kita perlukan banyak untuk menunaikan 20 rakaat. Baik. Kita boleh lakukan 8 atau 20 rakaat. Bila atau tu kita boleh pilihlah mengikut kemampuan kita. Dan dilakukan solat sunat tarawih ini dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, buat 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam sehinggalah cukup 8 rakaat. Ataupun 20 rakaat. Dan selepas habis kita solat tarawih, kita akan tunaikan solat witir. Sama ada kita nak buat witir itu selepas selesai tarawih, ataupun besok pagi kita nak mengerjakan solat sunat tahajud,
kita buat solat sunat witir. Tapi kalau kita dah buat semasa melakukan solat sunat tarawih, tak perlu melakukan witir lagi pada besok paginya, iaitu hanya membuat solat sunat tahajud. Baik. Penjelasan tentang 8 atau 20, iaitu Nabi memang ada buat 8 ataupun 20. Nabi pernah buat 20. Tetapi zaman Khalifah Umar radhiyallahu an, zaman Nabi alaihi salam, iaitu beliau ada buat 8, dan ada juga hadis mengatakan dia pun ada juga buat 20 sendiri. Dalam Khalifah Umar, pemerintahan Khalifah Umar, maka beliau menetapkan supaya dibuat 20 rakaat solat sunat tarawih, kerana dia merasakan pada waktu dia memerintah, orang-orang Islam mempunyai banyak masa untuk mengerjakan 20 rakaat. Baik. Itu tentang 8 atau 20, jangan dipertikaikan. Orang buat 8 biar 8, orang yang buat 20 pun kita tak boleh tikaikan. Sebab dia ada tenaga, dia buat 20. Kita tak ada tenaga, dah tua ke ataupun uzur, buat 8 rakaat saja. Baik. Yang keempat, bila dan di mana tempat kita nak dirikan? Iaitu pertama, mesti dalam bulan Ramadan. Solat tarawih ini ada dalam bulan Ramadan sahaja. Kemudian di mana? Di masjid, iaitu berjemaah, di surau berjemaah, atau lain-lain tempat yang sesuai menurut syariat. Terutama kalau kita keluarga semua ada di rumah, kita buat dekat rumah lah. Bersama semua anak-anak, cucu-cucu kita, buat dalam rumah. Tak jadi masalah asalkan berjemaah. Yang paling penting berjemaah. Dan kita dah tahu kelebihan berjemaah iaitu 25 atau 27 kali daripada sembahyang seorang diri. Baik. Kemudian dilakukan secara berjemaah atau bersendirian. Boleh. Sendirian pun boleh. Kadang-kadang ibu-ibu ni dia menyediakan makanan juadah untuk kaum bapa untuk berbuka puasa. Dia pun jadi sibuk. Maka ibu bapa telah pergi, bapa dengan anak lelaki semua telah pergi ke masjid atau surau. Dia tinggal di rumah untuk melakukannya, dia boleh buat sendirian tarawih. Ataupun dia buat dengan ada anak-anak perempuan yang tak pergi ke berjemaah. Baik. Kemudian rukun, apakah rukunnya? Solat tarawih iaitu sama saja seperti mengerjakan solat sunat fardu. Jadi itu 6 perkara 6 dalam muka surat yang pertama. Kita pergi kepada muka surat yang kedua. Apa pula kandungannya? Baik. Perhatikan. Muka surat yang kedua iaitu bermula dengan perkara 7. Perenggan 7. Perenggan ke-7, kita perhatikan apa isinya. Baik. Iaitu bagaimana kita nak berniat. Iaitu berniat melakukan solat sunat tarawih. Baik. Pertama kita fahamkan dulu. Solat ini adalah solat sunat. Kita dirikan solat. Solat apa? Solat sunat. Sunat apa? Nama solat sunat itu. Sunat tarawih. Berapa rakaat? 2 rakaat. Buat sendiri ke ikut imam? Iaitu mengikut imam. Ini padam pula ini. Dia tergesel di padam. Mengikut imam. Baik, sini ada satu. Ini Allah. Baik. Sini ya. Adil Azim. Okey. Sekarang kita baca. Baca mengikut tajwid. Kerana semua saya telah ajar, sahabat teman-teman, semua saya dah ajar bagaimana hukum-hukum tajwid. Jadi, usolli sunatat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Baik. Ini tak ada baris. Okey. Jadi itulah cara kita membaca niatnya, iaitu membaca lafaz niat. Niatnya di dalam hati, seperti saya ajarkan dulu macam mana mendirikan solat. Niat iaitu bagaimana berniat, iaitu semasa kita mengangkat takbiratul ihram. Masa kita mengerjakan solat. Tak kira solat sunat, mesti ada takbiratul ihram dan niat. Dan kemudian berdiri. Baik. Jadi dalam bahasa Melajunya bahasa kita, aku solat apa? Solat
maknanya kita mengaku diri kita mendirikan solat, ataupun aku sengaja solat sunat tarawih 2 rakaat mengikut imam. Kalau kita sendiri tak payah, makmuman tak payah. Terus rak'ataini lillahi ta'ala. Iman kerana Allah Ta'ala. Saya tulis Allah saja. Sini Allah Ta'ala. Baik. Yang ke-8, cara memulakan solat tarawih 8 rakaat ini macam mana? Baik. Sebaik saja kita selesai mengerjakan solat isyak dan ba'diyah isyak, sunatan ba'diyah isyak, Bilal akan bangun, bahkan menyeru kita. Dia bangun, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Jadi, bila dia dah baca tu, apa kita, kemudian dia apa dia lakukan? Iaitu dia akan berselawat. Bilal akan sambung dengan selawat. Dia mula dengan selawat macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, apa perlu kita jawab? Kita sebagai jemaah kena jawab. Sallallahu wasallam alaihi. Baik, itu jemaah. Jadi, bila dia seorang, jemaah kita ramai. Jadi, kita kena faham ni. Kena tahu membacanya mengikut hukum tajwid yang kita telah belajar. Lepas tu Bilal akan baca lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tambah Sayyidina. Dah naik satu tingkat dan martabat Nabi Muhammad tu dibagikan Sayyidina. Kita pun jawab, Sallallahu wasallam alaihi. Kemudian Bilal baca lagi, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Kita pun jawab juga, Sallallahu wasallam alaihi. Itu baru membaca selawat nak memulakan solat sunat tarawih 8 rakaat. Baik, itu muka 2. Baik, kita pergi kepada muka 3. Apakah yang perlu kita lakukan? Baik, perhati di sini yang ketiga. Baik. Bilal barulah menyeru kita untuk mendirikan solat sunat tarawih. Macam mana dia baca? Salatut tarawih min qiyami syahri Ramadan asabakumullah. Bilal baca. Kita pun jawab, As-salatu la ilaha illallah. Dan kemudian imam berdiri, imam memulakan rakaat pertama dan kedua. Ni barulah kita mula solat sunat tarawih, iaitu imam berdiri rakaat pertama, kita pun ikut berdiri dengan imam. Kemudian imam akan membaca Fatihah dan juga satu surah. Jadi mengikut ulama, kalau yang senangnya dibaca surah At-Takasur. Baik, rakaat pertama. Rakaat kedua, imam juga akan membaca surah Al-Fatihah sebab rukun. Dan disunatkan membaca surah, dia baca surah Al-Asr. Kemudian selesai saja imam memberi salam, selepas kita menunai mengikut imam, iaitu rakaat pertama, rakaat kedua, dia beri salam. Imam bagi salam, kita ikut bagi salam. Bilal akan menyeru kita pula, iaitu Fadlam minallahi wa ni'mah. Bilal ni baca. Kemudian kita sambut beramai-ramai supaya bergema dalam surau kita, dalam masjid kita. Wa ma'firatan wa rahmah. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahum mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ramai-ramai. Biar dia bergema masjid itu. Bila dah tahu, barulah kita boleh jerit-jerit baca kuat-kuat. Supaya bergema, kita menyeru kalimah Allah dan juga selawat ke atas Nabi. Dan memuji Allah. Kemudian Bilal pun akan berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Selepas rakaat pertama dan rakaat kedua selesai, kita jawab apa? Sallallahu wasallam alaihi wasallam alaihi.
Kemudian Bilal akan membaca Al-Badarul Muniru Muhammad. Ini semua selawat ke atas Nabi. Kemudian jemaah akan menjawab, Sallu alaihi. Itulah dia, iaitu bacaan kita yang apabila telah selesai rakaat pertama dan rakaat kedua, dan kita akan berdiri, imam akan berdiri untuk mengerjakan rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat dalam perkara yang ke-10 nanti. Iaitu kita perhatikan papan yang berikutnya. Okey, supaya saja selesai kita jemaah membaca sallu alaih menjawab daripada apa yang diraungkan oleh Bilal. Kemudian imam akan bangun untuk mendirikan rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Semasa imam menunaikan rakaat yang ketiga, melaksanakan rakaat yang ketiga, imam akan membaca surah Al-Fatihah dan dia baca surah Al-Humazah atau lain-lain surah yang dia suka, yang dia hafal. Kemudian rakaat keempat, imam akan membaca surah Al-Fatihah dan dengan surah Al-Fil. Iaitu Al-Fil, ingat Alam Tarakai. Dan ingat, apabila imam membaca itu, dia mengikut urutan daripada atas ke bawah sampai ke misal kata kita baca mula-mula apa, Wadduha sampai Quadrat bin Nas, bukan kita naik ke atas, iaitu turun ke bawah. Baik, sampai habis. Jadi itu sebab dia baca mula-mula Al-Humazah, lepas tu Al-Fil. Baik. Kemudian habis saja imam menunaikan rakaat ketiga dan rakaat keempat, selesai saja salam oleh imam, maka Bilal akan menyeru kita dengan bacaan Subhana Malikil Ma'bud. Jadi kita jemaah ramai-ramai dengan laungan yang bergema Subhana Malikil Mawjud, Subhana Malikil Hayyil Lazi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, kita ramai-ramai baca. Jadi selepas itu Bilal baca balik pula, dia berselawat Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun ramai-ramai jawab sallallahu wasallam alaih. Lepas tu apa jadi? Bilal akan membaca lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pun jawab sallallahu wasallam alaih. Kita ramai-ramai. Jadi kemudian apa selepas tu selawat, kita perhatikan sambungannya. Dari muka surat 4 kita pergi pada muka surat 5 pula. Apa yang kita perlu lakukan selepas kita selawat Sayyidina Muhammad, kita sambung dengan iaitu bagaimana kita memulakan solat tarawih itu. Baik, perhatikan di sini. Bilal akan membaca selawat juga, tetapi dia pangkatnya Nabi Muhammad itu ditinggi-tinggikan daripada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zurina wa Maulana sampai Muhammad. Baik, macam mana Bilal baca? Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Kita ramai-ramai pun baca sama juga. Iaitu kita jemaah senanglah, sama benda yang sama je kita baca. Sallallahu wasallam alaih. Baik. Lepas tu imam akan membaca doa. Doanya saya tulis juga doanya. Dan kita akan mengaminkan doa yang dibacakan oleh imam. Apakah bunyi doanya? Perhatikan sini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai itu, ya, habis selesai imam membaca doa, jadi imam akan bangun berdiri, iaitu bangun berdiri mengerjakan rakaat ke-5 dan ke-6. Kadang-kadang kita disuruh oleh Bilal. Bilal akan sebut as-salatu jami'ah rahimakumullah. Imam pun bangunlah. Kita pun sama-sama bangun. Tengok imam dah bangun, kita bangun. Imam akan, dalam perkara 12 ini, imam dalam perenggan yang ke-12. Imam akan mengerjakan rakaat ke-5 dan ke-6. Jadi, imam akan membaca surah Al-Fatihah dengan surah apa? Dengan surah Al-Quraisy. Lepas Al-Fil, Al-Mutarakan, surah Al-Quraisy. Kemudian, kita baca rakaat yang ke-6, iaitu rakaat yang ke-6 ialah imam akan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ma'un. Baik. Lepas itu kita pergi kepada muka surat 6, apa yang perlu kita lakukan. Baik, ni kita dah sama-sama bangun nak mengerjakan rakaat ke berapa? Rakaat ke-5 dan ke-6. Baik. Sebaik selesai, sebaik salam yang rakaat ke-6 oleh imam, iaitu setelah dia menunaikan yang ke-5 dan yang ke-6, maka apa yang perlu kita lakukan? Bilal akan berselawat seperti kita mengerjakan dalam perenggan yang ke-9. Yang mula-mula tu, rakaat pertama. Selepas rakaat pertama dan rakaat kedua, kita akan berselawat macam rakaat pertama dan rakaat kedua dalam selepas rakaat ke-5 dan ke-6. Jadi selawatnya sama. Ingat selawatnya, iaitu Allahumma fadlan minallah wa ni'mah. Dan kita sambung terus. Lepas tu Bilal akan selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian al-badrul muniru Muhammad. Kita pun baca sallu alaih, iaitu bagi rakaat yang ke berapa? Yang ke-5 dan yang ke-6. Habis kita sallu alaih, imam akan bangun. Yang ke-13 ni perenggan yang ke-15, imam bangun untuk mendirikan rakaat ke-7 dan ke-8. Rakaat ke-7, imam akan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Kemudian rakaat ke-8, imam akan membaca surah Al-Fatihah dan surah An-Nasr. Ataupun lain-lain surah yang imam itu hafal, tak kira. Iaitu berturut-turutan. Iaitu daripada Al-Baqarah bawa ke An-Nas. Baik. Kalau baca tu berturutan macam tu. Kemudian apa? Bilal juga akan berselawat dan jemaah akan menjawab seperti ni. Tak ada. Seperti selawat, perhatikan. Ini saya penjelasan daripada mulut dan juga tulisan. Jadi, sahabat-sahabat dan teman-teman semua boleh dengar daripada penjelasan lisan dan juga pada tulisan. Iaitu, Bilal akan berselawat dan jemaah menjawab seperti selawat setelah imam selesai rakaat ketiga dan keempat. Rakaat ketiga keempat apa bunyinya? Iaitu rujuk perenggan 10 yang baru kita baca tadi. Iaitu mula-mula kita akan diseru Subhana malikal ma'bud, Subhana malikal mawjud, dan seterusnya sampailah habis. Dan kemudian imam habis saja kita berselawat tadi beramai-ramai, maka yang perenggan yang ke-14 imam akan membaca doa tarawih. Sebaik selesai jemaah berselawat. Baik. Inilah dia doa sesudah solat tarawih. Kita mula dengan Allah, iaitu imam akan baca. Kita dengar je, kita aminkan saja. Iaitu saya sediakan doa sesudah solat tarawih yang pendek, yang ringkas. Pendek, tak perlu panjang. Sebab kita belajar. Tapi ada doa yang lebih panjang daripada doa yang saya tuliskan ini. Jadi, kita boleh pilih. Kalau kita nak panjang, kita carilah doa yang panjang. Baik.
kita ambil doa yang pendek, kita mula baca macam mana imam baca. Iaitu kita belajar juga membacanya sebab mana tahu satu hari nanti ada di antara sahabat-sahabat dan teman-teman yang ditolak ke depan suruh jadi imam, jadi tak ada malu-malu. Kita bawa yang ringkas, 8 rakaat, orang suruh buat 20, kita boleh 8. Kita bercakap, saya boleh buat 8 saja. Dan kita panjang doa pendek, kata, saya boleh doa pendek aja. Begitulah. Baik, kita baca doa. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddina wa ala salati muhafizin wa liz zakati fa'ilin wa liman indaka talibin wa li afwika rajin wabil huda mutamasikin. Dan sambung pula doa itu ke muka surat 7. Jadi kita pergi kepada muka surat 7. Okey, papan yang lepas kita berakhir dengan wabil huda mutamasikin. Jadi kemudian kita sambung doa tersebut, iaitu wa anil lagwi mu'ridin. Imam akan baca. Kemudian wa fid dunya zahidin. Lepas itu wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa bin na'ma'i syakirin وعلى البلاء الصابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة السائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج. Balik semula. وَإِسْتَبَرَكٍ وَدِيبَاجٍ مُتَلَابِسِينَ. Perhatikan di sini. Ini qaf dan tanwin bertemu dengan waw. Jadi kita baca dengan idgham ma'al gunnah. Sini ada qalqalah sughra. Tentukan mana bunyi qalqalah, bunyi qalqalah. وَإِسْتَبَرَقٍ وَدِيبَاجٍ مُتَلَبِّسِينَ وَمِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ آكِلِينَ وَمِنْ لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Itulah dia doa sunat tarawih yang pendek. Yang pendek. Kalau yang satu lagi panjang, itu lebih kurang 2 muka setengah begitu kan. Jadi kita baca saja sebagai orang awam, kita baca yang pendek supaya senang ingat. Kalau panjang tak ingat, tapi boleh kita buka kitab, baca melalui kitab. Tak jadi salah kalau kita membaca melalui kitab sebab kita tidak hafal. Sebab itu saya bagikan iaitu contoh doa yang paling pendek untuk imam membacanya. Dan bagi makmum iaitu tak perlulah khawatir kalau tidak hafal, iaitu kerana imam yang akan membacanya, sama ada dia menghafalnya ataupun dia membuka kitab, melihat kitab untuk membacanya. Jadi yang paling penting dalam berdoa juga kita kena perhatikan, iaitu perhatikan hukum-hukum juga. Sama juga macam membaca Al-Quran. Contoh di sini ada sini. Ya, ini apa ni hukumnya? Apabila ya bertasydid bertemu dengan ya, apa hukumnya? Iaitu hukum mat tamkin. Macam tadi saya belajar sedikit wa istabaqala. Kemudian ra tebal atas. Kemudian qaf tanwin bertemu dengan waw. Jadi bunyinya wadibajim. Sini ma'al gunah juga. Iaitu kita diramkan jim dengan mim. Sini kita ada lagi, kita perhatikan di sini. Iaitu mana-mana yang ada idgham, kita idghamkan. Yang mana panjang-panjang. Misal contoh sini. Ula, iaitu mat wajib. Jadi semua hukum-hukum macam sini. Mat wajib juga, iaitu bertemu dengan hamzah, mat itu. Jadi kita baca mengikut tajwid, tak boleh baca doa kita sebarang-sebarang aja sebab nanti berlain makna, Tuhan pun tak mau kabulkan doa kita. Apabila kita membaca dengan betul dalam bahasa Arab pula tu kita baca, insya-Allah bukan tak boleh bahasa Melayu, boleh iaitu kita lebih faham, dan kalau boleh kita faham apa yang kita berdoa, insya-Allah. Dan itulah dia cara mengerjakan solat sunat tarawih. Jika diizinkan, nanti saya akan menerangkan tentang solat witir. Sebab solat witir itu setiap hari kita boleh buat. Bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan pun kita akan buat. Itu selepas Isyak ataupun sebelum kita selepas habis solat tahajud, solat hajat apa semua, baru kita buat solat witir pagi-pagi sebelum subuh. Jadi itulah kalau diizinkan, insya-Allah saya akan ajarkan bagaimana kita nak mendirikan solat sunat witir dan juga membaca doa selepas witir, insya-Allah. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat dan teman-teman semua dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT dalam bulan puasa ini. InsyaAllah. Amin.